Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. Baik, kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Suratul Hujurat ayat 15. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah, dalam suasana yang beriman, suasana Islam, kita berdoa supaya kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqamah dan istimrariyah. Iaitu kita continue, berterusan, istiqamah, dan kita beristiqamah dalam keadaan tertingkat, meningkat diri kita. Jadi kita betulkan niat kita, kita betulkan matlamat kita, kita tajdid semula iman kita, iman yang telah diberikan oleh Allah ini, kita perbaharuinya, kita pertingkatkan dia dengan kita mengucap kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita perbaharui niat kita supaya iman kita sentiasa kita perbaharui, kita pertingkatkan. Mudah-mudahan bila kita memperbaharui iman kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita istiqamah dengan amalan-amalan yang berdasarkan iman. Kerana dalam tarbiyah Islam, yang menjadi masdar wahid, menjadi punca, menjadi pemancar yang utama kepada amalan ialah al-iman. Al-iman sajalah menjadi punca, menjadi masdar. Masdar ni apa? Masdar ni ialah pemancar ataupun sumber, punca kepada amalan. Jadi kita tak mau beramal dengan sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab mungkin dunia, sebab-sebab untuk kita dapat populariti, supaya orang panggil kita bagus, baik, supaya orang jadikan kita suatu pemimpin dia, ataupun sebagainya. Tapi kita beramal supaya kita diberikan oleh Allah SWT
redha dia. Itu iman, iman. Dan kita beramal supaya Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja meredai kita, malahan Allah Taala memberkati kita dengan sesuatu yang lain, sehingga akhirnya amalan kita berkembang, bertambah-tambah. Ini perkara yang penting. Kita tajdid iman kita tiap-tiap hari. Kita tajdid iman kita sampailah kita mati. Mati. Kenapa kita kena tajdid iman? Kerana dalam suasana hari ini kan tipu daya terlalu besar. Tipu daya terlalu besar. Dan bukan saja tipu daya besar, tetapi kita berada dalam suasana yang mengancam kita. Dia menipu dan mengancam. Menipu dan mengancam. Semakin hari semakin jelas, tuan-tuan puan-puan sekalian, semakin hari semakin jelas tipu daya mereka. Jadi kita kena sentiasa memperbaharui iman. Apabila kita memperbaharui iman, insya-Allah mudah-mudahan tipu daya itu akan dibongkar, kita akan nampak. Dan kemudian ancaman itu akan dicabut daripada kita. Itulah insya-Allah sebagai permulaan mukadimahnya, kita memperbaharui iman kita, memperbaharui syahadah kita. Kemudian kita memanjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita sama-sama memanjatkan sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanda sayang kita macam mana kita bincang semalam, kita meningkatkan sunnah. Satu hari tambah satu sunnah. Satu hari tinggal satu maksiat. Tambah satu sunnah, tinggal satu maksiat. Tambah satu sunnah, tinggal satu maksiat. Satu-satu pun tak apa. Satu-satu pun tak apa. Tapi kita beristiqamah. Jadi insya-Allah bila kita sama-sama berada di dalam keadaan menambah sunnah kita itu, mudah-mudahan barakah hidup kita. Barakah hidup kita. Kita mulakan sunnah-sunnah yang ada, yang simple-simple. Sunnah-sunnah seperti kita sebut semalam, baca bismillah. Sunnah kita memperbanyakkan doa, melakukan apa yang Rasulullah buat, makan, minum dan sebagainya. Baik. Kita telah berbincang semalam berkenaan beberapa ciri-ciri Rabbani di dalam manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membincangkan tentang ciri-ciri Rabbani, ciri-ciri ketuhanan. Dan kita telah membincangkan pula di dalam semalam dalam perbincangan kita bagaimana ciri-ciri Rabbani manhaj tarbiyah, sistem tarbiyah Rasulullah SAW inilah merupakan satu yang perlu untuk kita faham sebagai salah satu daripada langkah untuk kita meneguhkan hati kita. Untuk kita meneguhkan hati kita. Jadi kita dah bincang semalam, baik itu berkenaan dengan bagaimana kita perlu untuk menjadikan hidup kita ini sentiasa mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan ciri Rabbani yang pertama di dalam kehidupan tarbiyah. Jadi dalam kehidupan tarbiyah, kita nak lihat setiap yang ada dalam diri kita ni sentiasa kita mengajak kepada Allah. Dan untuk mengajak kepada Allah itu kita kena bermula dengan al-ikhlas. Kita kena bermula dengan al-ikhlas. Sentiasa yang kita lakukan mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Dan salah satu tanda kita ikhlas ialah kita sentiasa redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, kena sabar. Mungkin sebahagian daripada kita sedang diuji dengan ujian-ujian yang kita rasa susah, sukar. Jadi apabila kita diuji itu, kita nak kena sabar. Apa maksud sabar? Maksud sabar ni maknanya kita nak kena tahan, nak kena rasa bahawa ujian yang Allah beri ini adalah merupakan ujian untuk menaikkan darjat kita, menaikkan diri kita, memberi barakah dalam hidup kita. Dan malahan ujian ini bukan saja akan pergi pada kita, tetapi dia akan pergi pada keluarga kita. Maknanya kalau kita boleh sabar, maka dia akhirnya dia akan membawa hidayah,
kekuatan kepada keluarga kita. Saya bagi satu contoh. Kita ada ujian anak. Katakan kita ada ujian anak. Anak kita mungkin nakal. Anak kita mungkin terlibat dalam perkara-perkara yang tak elok. Kita terus nasihat, terus bimbing, terus doa, terus. Jangan putus asa. Terus saja. Dan kemudian bukan saja kita terus berdoa, terus menasihat, kita usahakan pula maksimum macam mana nak baiki kelemahan dia tanpa rasa jemu. Dengan penuh kesabaran. Kunci dia, innallaha ma'as sabirin. Penuh kesabaran. Bila kita penuh kesabaran, maka Allah tengok, Allah perhati. Bukan Allah tak perhati, bukan Allah tak mengetahui. Allah perhati kita, Allah tengok kita. Allah SWT melihat kesabaran kita, melihat kesungguhan kita untuk menghadapi kesusahan tu. Allah melihat kita. Kita tak perasan. Kita ingat kita seorang aja berhadapan dengan kesusahan tu. Kita seorang aja berhadapan dengan masalah tu. Kita ingat kita seorang. Tak ada orang pun yang nak tolong kita. Tak ada orang pun yang nak bantu kita. Tak ada orang nak dengar kita punya masalah. Kita ingat kita seorang-seorang. Kan? Ini kita ingat, kita rasa seorang-seorang aja aku. Aku ada masalah anak ada masalah, anak mungkin terlibat dengan benda-benda yang kita kata kita pun tak suka kan. Allah pun tak suka. Kemudian mungkin kita ada masalah sakit. Setengah-setengah orang masalah sakit. Kita seorang-seorang yang mengadu sakit. Aduh kita sakit. Kita seorang yang pening kepala, berdenyut-denyut pening kepala. Kita ingat kita seorang. Begitu juga orang ada masalah dengan keuangan. Masalah dengan keuangan. Kita ingat kita seorang aja yang rasa sakitnya, yang rasa susahnya, rasa payahnya. Nak buat satu pun tak boleh, nak buat ni pun tak boleh, nak berniaga pun tak boleh, tak ada modal. Contohnya, kita ingat kita seorang aja. Kita tanya kawan-kawan pun tak boleh tolong kita. Tanya keluarga pun tak boleh tolong kita. Tanya siapa-siapa yang ada keliling kita pun tak boleh tolong kita. Kita ingat kita seorang-seorang. Begitu juga masalah keluarga. Keluarga bercerai-berai. Ada keluarga bergaduh. Ada yang keluarga sampai peringkat buang saudara. Berebut harta. Kadang-kadang masalah terasa hati. Kita ada masalah. Kita seorang-seorang saja. Kita fikir seorang-seorang. Kita pendam seorang-seorang. Kita rasa seorang-seorang. Kita ingat kita seorang-seorang. Sebenarnya bukan kita seorang-seorang. Allah bersama kita. Sekiranya kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Allah nampak tak kita sakit? Allah nampak kita susah. Allah nampak kita ada masalah. Allah nampak kita tak ada duit. Allah nampak kita miskin. Allah nampak. Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana. Bila Allah Maha bijaksana, maka apa tanda kita ni ikhlas dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam berhadapan dengan qada dan qadar, maka kita akan sentiasa bersabar. Bersabar ni kita nak merasai bagaimana kita bukan seorang-seorang. Kita nak rasa kita bukan seorang-seorang. Bukan aku aja yang sakit. Aku aja yang susah. Aku aja yang berada dalam keadaan kepayahan. Aku aja yang miskin. Jangan kita rasa aku seorang. Kalau kita aku seorang, maknanya kita tak iktiraf Allah. Kita tak iktiraf Allah. Maknanya kita tak iktiraf Allah yang memberi qada dan qadar pada kita. Masa tu kita sedih seorang-seorang. Masa tu kita payah rasa kita. Tapi bila kita rasa Allah bersama kita, ini ciri Rabbani yang pertama yang kita bincang semalam, saya sambung sikit. Kan? Bila kita merasa Allah bersama kita, maka masa itulah kita mengikhlaskan hati kita. Apa maksud mengikhlaskan hati kita? Ya Allah, masa Engkau bagi aku suka, masa Engkau beri aku nikmat, masa Engkau bagi aku sesuatu yang aku suka, yang senang, aku redha pada Engkau. Sekarang Engkau uji aku dengan susah, Engkau uji aku dengan sakit, Engkau uji aku dengan miskin, Engkau uji aku dengan anak-anak, Engkau uji aku dengan masalah-masalah yang ada. Maka aku redha dengan Engkau. Ini maksudnya ikhlas. Ikhlas. Maknanya masa Allah bagi baik, kita pun tersentuh hati. Ya Allah, aku ni jahat. Ya Allah, aku ni tak ada apa-apa. Aku tak pernah pun buat baik, semayang pun tak khusyuk. Puasa pun ada corruption, tak ikhlas. Sedekah pun nak tunjuk-tunjuk. Tapi Engkau bagi aku nikmat.
Engkau bagi aku kekuatan. Engkau bagi aku sesuatu yang aku suka. Maka kita pun reda dengan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Jadi kita rasa ikhlas. Ini maksudnya ikhlas. Reda dengan Allah bagi nikmat. Begitu juga bila Allah uji kita dengan susah, sama juga. Apa maksud ikhlas? Kita reda dengan Allah. Allah bagi susah. Ya Allah, engkau bagi aku susah. Ya Allah, menangis kita. Ya Allah, engkau bagi aku susah. Ya Allah, hati kita rasa sempit, rasa lemah. Hati kita rasa tertekan. Mungkin masalah-masalahnya, masalah-masalah tak kira lah masalah apa. Allah uji kita pelbagai. Ada orang Allah uji dengan sakit. Ada orang Allah uji dengan miskin. Ada orang Allah uji dengan kita ada masalah keluarga. Ada orang Allah uji kita dengan kena boikot, kawan-kawan boikot kita. Macam-macam ujian. Pangkat, kena buang kerja, macam-macam. Jadi bila Allah uji kita susah, kita tahu Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama kita. Masa tu kita kata, Ya Allah, aku sabar. Aku sabar, Ya Allah. Aku sabar, Ya Allah. Jadi apabila kita merasa kita bersama Allah dan kita ikhlas pada dia, kita sabar pada dia, maka inilah maknanya kita ni mengikhlaskan hati kita. Kita tajdid iman kita. Jadi masalah itu menjadikan kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Lagi banyak masalah, lagi sabar kita. Lagi sayang Allah pada kita. Kita nak apa? Kita nak duit ke? Kita nak Allah sayang kita. Kita nak sihat ke? Kita nak Allah sayang kita. Kita nak anak-anak ke? Kita nak Allah sayang kita. Kita nak selesai masalah yang kita rasa masalah ni, atau kita nak Allah sayang kita. Bila Allah bagi kita kesusahan, bila Allah bagi kita masalah, masa tu kita ingat Allah. Allah yang bagi. Kita tahu Allah tak akan aniaya kita. Allah tidak akan zalim kita. Kita pun kata, Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, berilah kekuatan pada aku kesabaran. Ya Allah, Ya Allah. Akhirnya kita pun makin dekat dengan Allah. Mungkin kita hilang keluarga kita meninggal. Mungkin kita hilang pekerjaan kita kena pecat. Mungkin kita hilang duit kita, kena tipu. Mungkin kita hilang kesihatan kita hilang dunia. Tetapi tiba-tiba dengan sebab kita kata masalah tadi, kita dapat Allah dalam hidup kita. Kita dapat Allah dalam hidup kita. Kita dapat Tuhan, Rabb. Apa lagi yang kita nak? Apa lagi yang kita nak? Ini apabila kita berada dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat Rabbani, yang pertama sekali kita mengajak diri kita pada Allah. Kita mengajak diri kita pada Allah. Kita mengajak diri sahabat-sahabat kita kepada Allah. Keluarga kita kepada Allah. Macam mana? Kita mulakan dengan mengikhlaskan hati kita. Kita ikhlaskan hati kita. Tak apalah, Ya Allah, engkau nak ambil lah. Ya Allah, engkau ambil lah. Tak apa. Asal aku engkau reda. Kita pun kata, Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku reda kat engkau, Ya Allah, sebagai Tuhan aku. Wabil Islam dina, agama Islam dan agama aku, Ya Allah, aku reda. Wabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita reda. Jadi masa itulah, kalau kita menangis, tangisan tu tangisan iman. Tangisan ikhlas. Patah balik pada Allah. Kembali balik pada Allah. Lembut dah hati kita. Hati kita lembut. Kalau tak, hati kita keras. Allah bagi kita duit banyak, kita susah nak ingat dia. Allah bagi kita anak-anak. Semua bagus, anak-anak sihat, tak ada masalah. Kita lupa Allah bagi anak-anak tu. Kita ingat anak-anak tu kita punya. Allah bagi harta banyak. Allah bagi pangkat tinggi. Kita ingat pangkat tu kita punya. Harta tu kita punya. Terputus kita. Terputus kita daripada Allah. Maka Allah uji kita. Allah uji kita. Ya, sebab itulah dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengajak kita kepada Allah pertama sekali. Mengajak kita pada Allah. Bukan saja mengajak pada Allah ni maknanya dakwah. Ajak orang, tak. Diri kita ni sendiri.
Diri kita. Bila Allah SWT bagi kebaikan, nikmat, macam mana nikmat tu nak mengalirkan air mata kita? Syukur pada Allah. Mengajak nikmat menyebabkan kita mendekati Allah. Bila Allah bagi susah, macam mana susah tu nak mendekatkan kita dengan Allah? Ini perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Tapi inilah hakikat tarbiyah, hakikat pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi diuji dengan macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Tapi semua dalam keadaan apa? Redha, sabar, sabar. Redha, sabar. Tenanglah. Janji Allah tu benar. Janji Allah tu benar. Maka sebab tu kita kena mengikhlaskan hati kita. Mengikhlaskan hati kita ini, kenapa kita nak kena ikhlaskan hati kita? Kerana kalau kita tak ikhlas, nanti kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya pada kita. Di depan Allah nanti kita nak jawab apa? Aku bagi kau nikmat. Aku bagi kau selesa hidup. Aku bagi kau boleh makan. Aku bagi kau boleh hidup. Banyak Allah bagi kat kita. Nikmat yang ada pada kita ni kalau kita nak hitung banyak sangat. Mata ni. Ada seorang ahli Bani Israel dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dia beribadah 500 tahun di sebuah pulau. Dia beribadah siang, malam, pagi, petang. Beribadah, sembahyang, puasa, sujud, rokok. Siang, malam, pagi, petang. Sehingga kan digambarkan ketika rahmat turun, rahmat akan turun daripada dia. Malaikat turun pada dia. Kemudian pergi tempat lain. Kemudian digambarkan oleh Jibril AS, satu hari matilah dia ketika solat. Mati ketika solat, ketika sujud kepada Allah. Allah ambil nyawanya ketika sujud. Maka di hadapan Allah digambarkan oleh Jibril AS kepada Rasulullah SAW. Maka Allah bertanya kepada dia, sesungguhnya engkau telah beribadah, engkau telah beramal, tinggal maksiat, buat ibadah 500 tahun. Kemudian hari ini masuklah engkau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Kemudian kata dia, Ya Allah, aku ibadah 500 tahun, siang, malam, pagi, petang. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku. Dengan pahala ibadah aku, dia kata. Bukan dengan rahmat Allah. Maka dia cakap sampai 3 kali Allah sebut masuk dalam syurga dengan rahmat aku. Akhirnya Allah perintahkan malaikat. Wahai malaikat, engkau kira amalan dia? 500 tahun tak buat maksiat, 500 tahun puasa, sembahyang, baca zikir dan sebagainya, 500 tahun. Timbang. Tuan-tuan dan puan, 500 tahun ibadah pagi, malam, petang, siang, malam ni, tak ada buat maksiat, tak ada buat apa. Nak timbang dengan sebelah nikmat sebelah mata. Sebelah mata, bukan dua-dua. Sebelah mata je. Nikmat sebelah mata berbanding dengan ibadah 500 tahun. Tak boleh nak lawan nikmat sebelah mata. Nilai sebelah mata dengan ibadah 500 tahun. Siang malam. Dengan keadaan yang betul-betul buat. Kemudian kita dibuat sungguh sampai mati. Dia mati, Allah izin mati. Keadaan dia keadaan bersujud kepada Allah. Terbaiklah matinya tu. Tetapi bila dia kata, Ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalan aku, Ya Allah, amalan aku. Maka Allah perintah malaikat timbang amalan 500 tahun. Tidak lebih daripada nikmat sebelah mata. Tuan-tuan dan puan Allah SWT, kita amalan berapa tahun? Tuan-tuan, sebenarnya kita amat memerlukan rahmat Allah. Sebab tu kita kena ikhlas pada Allah. Kena benar-benar ibadah pada Allah, berharapkan rahmat dia, berharapkan ihsan dia, rahimnya, rahmannya. Kita berharap kita buat apa yang kita mampu kerana Allah. Maka dengan itu Allah bagi rahmat. Apa yang kita mampu tadi? Bila Allah bagi nikmat, kita syukur. Bila Allah bagi kita susah, kita sabar. Sabar. Dan Allah SWT melihat kita sebab itu. Bila kita sabar, Allah bagi kita susahkan. Bila Allah bagi kita ujian, fitnah, kita sabar. Maka Allah gambarkan dalam Quran, apa dia? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Itu dia. Allah bagi kata dua kat kita. Engkau sabar, engkau tahan,
Engkau redha dengan ujian-ujian ni, kau sabar, kau tahan. Engkau boleh jaga diri kau dengan amalan solehnya, tak keluar daripada ibadah, tak buat maksiat dengan keadaan ujian tadi. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama kau. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Jadi, apabila kita berada dalam keadaan itu maksud mengikhlaskan hati pada Allah. Mengikhlas hati, Allah bagi yang tak elok, yang kita tak suka, yang kita susah, kita sabar. Kita tak komplain. Jangan kita komplain, jangan kita komen. Kerana sesungguhnya Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui. Allah bersama kita. Sebenarnya Allah bersama kita. Cuma Allah SWT nak tengok kita ni sabar tak sabar, kita ni tahan tak tahan. Kita ni redha, kita rasa tak kita hamba Allah, kita rasa tak Allah dia Tuhan. Kita rasa tak nak minta kepada dia, minta pada Allah. Jangan minta pada makhluk. Minta pada Allah. Ini hakikat Rabbani yang pertama di dalam manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya tambah sikit, saya ulang sikit daripada apa yang kita bincang semalam, Jadi yang kedua kita sambung pada hari ini, hakikat manhaj tarbiyah Rasulullah SAW ialah mempunyai sumber yang Rabbani. Sumber yang Rabbani ini ialah yang kedua, sumbernya adalah sumber yang Rabbani. Ini sifat Rabbaniyah fit tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya sifat-sifat Rabbani yang kedua, sumbernya adalah sumber Rabbani. Apa maksud sumber Rabbani? Ini nombor dua. Sumber Rabbani itu ialah maknanya sumber kita, masdar kita, referen kita, rujukan kita, pegangan kita, ikatan kita ialah wahyu Allah. Wahyu Allah. Maknanya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan kita ni, apakah sebenarnya yang membawa kepada perubahan hidup kita ni? Yang membawa kepada kekuatan hidup kita ni? Yang sebenarnya apabila dia berlaku dalam hidup kita, maka dia akan membina kepada kita kekuatan. Akan membina kepada kita perubahan. Dan bukan saja kekuatan yang tarbawi. Kekuatan yang mendidik. Perubahan yang tarbawi. Perubahan yang mendidik. Bukannya perubahan biasa. Tapi perubahan yang mendekatkan kita dengan Allah. Perubahan yang meningkatkan lagi perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar perubahan. Hari ini orang nak berubah. Orang nak maju. Orang nak moden. Orang nak islah meningkat. Orang nak jadi baik. Orang nak jadi hebat. Makin lama makin hebat. Makin lama makin hebat. Tetapi dia tak perasan. Rupanya hebat itu menjauhkan diri daripada Allah. Dia makin kaya. Kaya menjauhkan diri daripada Allah. Dia makin sihat. Dia exercise, dia angkat berat, badan makin fit, makin sihat. Rupa-rupanya makin fit, makin sihat, bukan makin dekat dengan Allah. Makin jauh daripada Allah. Dia jalan pakai baju nipis je. Pakai baju yang sempit. Kenapa? Nak tunjuk muscle dia. Makin sihat. Makin kuat. Makin fit. Tapi tak makin dekat dengan Allah. Bawa badan dia macam ni, tunjuk kan. Sekali-sekali angkat tangan macam ni, nak tunjuk muscle dia ni kan. Makin sihat, makin fit, makin kuat. Tetapi tidak tarbawi. Tidak tarbawi. Tidak mendidik dia. Kekuatan tidak mendekatkan dia dengan Allah. Ada orang makin pandai. Makin belajar, makin pandai. Makin belajar, makin pandai. Dapat A. Ni, ujian ni dapat A. SPM dapat A. Semua dapat A. 4 flat 4.0. Dapat. Kan? Peningkatan ilmunya. Tetapi ilmu dia semakin menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin menjauh. Bukan semakin dekat. Kan? Kalau kita tengok, makin kaya. Bukan makin kaya, makin syukur. Bukan makin sihat, kita sakit. Kemudian tiba-tiba kita rawat diri kita. Kita makan ubat. Kita jaga makanan yang elok-elok. Halal dan tayyibah. Kita exercise. Makin sihat, makin sihat, makin sihat. Makin sihat kita makin jauh daripada Allah. Makin jauh daripada Allah. Kan? Jadi apabila berlaku perubahan dalam diri kita, berlaku peningkatan dalam diri kita. Bismillah.
berlaku peningkatan dalam diri kita, perubahan dalam diri kita, tiba-tiba kita makin jauh daripada Allah, makin tak bersyukur, makin sakit, makin susah, makin tidak bersabar, makin jauh daripada Allah. Kenapa? Kerana rupa-rupanya sumber tarbiyah kita, sumber hidup kita, bukannya Al-Quran dan hadis Nabi. Dipanggil sumber yang Rabbani. Sumber yang Rabbani. Apa maksud sumber yang Rabbani ini? Sumber ni adalah sumber daripada wahyu Allah. Wahyu Allah ni maknanya Al-Quran dan Sunnah. Dia menjadi sumber, menjadi tumang kita, menjadi sauh kita. Kalau kapal tu, sauh kita. Kapal tu dipukul ribut. Kan? Dilambung oleh ombak. Ditolak oleh angin yang kuat, taufan. Oleh arus yang deras. Tapi dia tidak bergerak. Dia bergerak, tak pergi mana. Situ je. Kenapa? Ada sauh. Dia jatuhkan sauh. Ikat dekat bawah. Kuat ikatan dia tu. Kuat ikatan dia. Jadi dalam hidup kita ni, kita akan melakukan perubahan. Akan berlaku perubahan. Sama ada perubahan itu dalam bentuk yang baik, meningkatkan kita, diri kita, kehidupan kita, atau perubahan yang negatif, yang menjatuhkan kita, melemahkan kita dan sebagainya. Jadi walaupun apa keadaannya, kehidupan kita dalam keadaan senang, syukur, susah, sabar, maka apa pun yang berlaku tadi, apa yang mengikat kita supaya kita tidak makin jauh daripada Allah, supaya kita tidak semakin jauh daripada sesuatu yang penting, iaitu redha Allah, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dan hadis ni dia bukan untuk baca sahaja. Dia bukan untuk kita kata saya nak baca dia lah. Kan? Ataupun saya nak letak dia kat dalam saya punya handphone saya, ada Quran. Ataupun saya nak sekadar tengok-tengok tafsir dia, baca erti dia. Tetapi Al-Quran dan hadis adalah sauh, adalah tumang, tunjang, akar yang mengikat kita dalam hidup ini supaya tidak larut dengan dunia. Supaya tidak terpisah dengan Allah. Supaya kita dalam keadaan apa pun, naik kita, tertingkat kita, menurun kita, rendah kita, dalam keadaan bersama Allah. Dalam keadaan bersama Allah. Ini maksud sumber yang Rabbani. Jadi dalam kehidupan sahabat-sahabat Nabi SAW, dia uji dengan macam-macam. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang kena seksa. Sampai mati Sumayyah. Sampai mati Yasir, syahid. Ada yang diketuk sampai lembik dia punya kepala dia ni. Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Ada yang diseksa sampai terbakar badan dia, belakang terbakar. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Macam-macam. Dan ada pula yang diberikan kekayaan demi kekayaan. Kan maknanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni ramai businessman. Ramai businessman yang boleh bantu, boleh tolong Rasul. Sebagai Khadijah sendiri seorang peniaga, businessman, businesswoman. Khadijah. Tetapi apa pun yang berlaku kepada mereka, mereka tetap bersama Allah. Tetap bersama redha Allah. Kenapa? Kerana yang mengikat mereka ialah sumber yang Rabbani. Sumber yang Rabbani. Apa sumber yang Rabbani? Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata apa? Kalau kamu berpegang dengan dua perkara ini, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan sesat. Bukan sesat kita baca Quran supaya tak sesat. Tak. Macam mana Al-Quran nak menjadi amalan kita? Itu yang penting. Bukan baca. Baca ni sebahagian. Tetapi macam mana Quran nak jadi amalan, nak jadi pegangan, nak jadi panduan hidup kita. Nak buat sesuatu, Quran cakap apa. Kita tak tengok apa kita cakap. Kita tak tengok apa masyarakat cakap. Kita tengok apa Quran cakap. Tanya dengan ustaz, saya nak buat macam gini, nak meniaga. Macam mana Quran cakap? Quran kata apa? Kan, meniagalah. Allah menghalalkan meniaga. Tapi Allah mengharamkan riba. Jangan ambil riba. Meniaga tak apa, meniagalah. Jangan riba. Itu aja. Kemudian Al-Quran kata, wailul lil mutaffifin, kan? Ayat kan, surah Al-Mutaffifin. Jangan kamu menipu dengan timbangan. Jangan tipu. Bila meniaga, jangan tipu. Jujur. Al-Quran suruh jujur. Kita meniaga. Dia boleh tak meniaga? Meniaga. Sampai jadi jutawan. Sampai jadi bilioner. Niagalah. Tak apa.
Tapi apa Quran kata? Inilah yang mengikat kita. Inilah yang menjadikan seseorang itu benar-benar Rabbani. Kenapa? Sumber rujukan dia, sumber pegangan dia, sumber yang dia ikat dirinya dengannya itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kena faham macam ni. Kita tak boleh faham kata Quran ni sekadar untuk halau jin baca ayat kursi. Quran ni untuk kita bila kita nak khatam Quran, kita baca ramai-ramai. Quran ni hanya baca masa bulan Ramadan. Bulan Ramadan baru ada tadarus Quran. Bila ada pertandingan baru kita baca Quran. Quran ni panduan hidup kita. Sebab itulah digambarkan oleh para ulama yang mengkaji yang berkenaan dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, sifat Rabbani, sumber mesti Rabbani. Sumbernya mesti Rabbani. Apa maksud sumber? Itu masdar wahid, masdar wahid kepada tarbiyah. Sumber, punca, pemancar yang pertama kepada tarbiyah Islam, tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran wa Sunnah. Maka sebab itulah segala kehidupan kita, perjalanan hidup kita, ataupun latihan-latihan yang kita lalui, bentuk-bentuk program yang kita lalui, mestilah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bertentangan dengan syarak. Tidak bertentangan syarak. Maka barulah kita tak sesat. Baru kita kuat. Akhir zaman ni, Al-Mahdiyin, golongan yang mendapat hidayah, ialah golongan yang hidup bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Jadi, Al-Quran inilah yang dijadikan sebagai satu sumber untuk seseorang itu boleh melaksanakan kehidupan dia. Jadi kalau hidup kita tanpa Quran, samalah seolah-olahnya hidup kita tanpa Islam. Dan orang yang murtad sebelum murtad. Kita tak nak kata murtad dari sudut dia tidak mengucap kalimah syahadah. Tetapi murtad dari sudut dia dah keluar daripada Islam sebelum dia benar-benar keluar Islam. Sebelum dia benar-benar keluar Islam. Kita nak pergi Mekah, kita nak pergi luar negara, kita naik kapal terbang. Kita naik kapal terbang. Maka bila kita dah masuk aja dalam kapal terbang, kemudian kapal terbang berkata, pilot kata sekian-sekian kita akan berangkat sekarang, tolong pasang seat belt, tali pinggang keleda, semua sebagainya, kita nak naik. Maka kapal terbang pun berjalan kat landasan, kapal terbang pun jalan-jalan, kapal terbang pun naik atas terbang. Naik saja atas daripada bumi Malaysia ni, naik aja daripada bumi Malaysia ni, maka dia telah melepaskan diri dia daripada Malaysia. Naik atas, makin lama makin tinggi, makin jauh daripada bumi Malaysia. Naik ke angkasa, naik ke langit. Kemudian dia lepas sahaja daripada sempadan negara kita sekejap aja, mungkin dalam masa 5 minit, 6 minit dah lepas dah sempadan. Lepas saja sempadan, kita dah tidak duduk di Malaysia dah. Walaupun kita orang Malaysia, ada pasport Malaysia. Kita tak duduk di Malaysia. Di bumi mana? Tak ada bumi pun. Duduk ke atas awan, atas langit. Di atas langit. Nak pergi mana? Nak pergi Turki, Istanbul. Perjalanannya katakanlah 6 jam, 5 jam. Jalan naik. Dalam perjalanan itu tak sampai lagi Istanbul. Tapi kita juga dah lepaskan Malaysia. Kita kat mana? Kita kat tengah-tengah. Inilah hakikat orang yang keluar Islam. Orang yang keluar Islam. Orang yang melepaskan dirinya daripada Al-Quran. Orang yang melepaskan dirinya daripada hadis Nabi. Tak mau ikut Quran, tak mau ikut hadis. Tak mau bersama, tak nak kisah langsung. Maka seolah-olah dia telah murtad sebelum murtad yang sebenar. Dia telah murtad sebelum murtad yang sebenar. Maknanya, hakikatnya dia putuskan diri dia daripada kehidupan Islam. Dia belum murtad lagi, belum sampai lagi ke Istanbul. Dia belum jadi lagi sampai kat Istanbul, kat Turki. Tadi naik kapal terbang, tak sampai lagi. Nak pergi Turki, kan? Pergi sampai Istanbul, sampai. Tapi, kan, dia dah terlepas daripada Malaysia. Maknanya kalau jatuhlah, hilang. Kalau hilanglah dia, macam MH370, hilang. Tak tahu kat mana. Bukan di Malaysia,
bukan di Beijing. Dia nak pergi Beijing. Bukan di Malaysia, bukan di China. Tak tahu kat mana. Ini hakikat orang yang terawang-awang. Terawang-awang tak tahu dekat mana dia. Dia ni Malaysia ke kat Beijing. Hilang. MH370. Hilang. Begitulah orang Islam tanpa hidupnya dibimbing oleh Quran. Tanpa hidupnya dibimbing oleh sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia seolah-olah orang yang terawang-awang. Kalau dia tinggalkan terus Quran dan hadis, tak mau jadi sebagai panduan hidup dia, maka dia telah murtad sebelum murtad. Dia menjadi kafir sebelum kafir. Maknanya walaupun dia masih lagi Islam, tetapi hakikatnya hidupnya itu dah jadi bukan orang Malaysia dah. Dah tak jadi rakyat Malaysia dah. Hakikatnya dia duduk atas awan. Hilang. Walaupun ada identiti dia tu, pasport Malaysia ada lagi. Tapi hakikatnya dia bukan ada kat Malaysia pun. Nak mengundi pun tak boleh. Nak makan tom yum pun tak boleh. Tak ada kat Malaysia. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, penting kita pada hari nak faham. Orang yang beriman, orang Quran tak boleh, orang Islam tak boleh lepas Quran. Tak boleh lepas Quran. Tak boleh lepas hadis Nabi. Tak boleh. Bila kita lepaskan diri kita daripada Quran, kita berfikir keluar daripada kotak Quran. Keluar daripada pendapat Quran, pandangan Quran, pegangan Quran. Bila kita fikir keluar daripada hadis. Keluar kalau tidak bertentangan tak apa. Keluar bertentangan pula tu. Lawan pula tu. Maka inilah perkara yang sebenarnya kita harus rasa bagi mereka yang ingin mendapat hidayah di akhir zaman. Kita kena bersama-sama dengan sumber Rabbani. Sumber Rabbani. Iaitu Al-Quran dan hadis. Bukan main-main. Sebab tu kita tanya dalam diri kita. Satu hari berapa banyak kita baca Quran? Berapa banyak kita tadabbur Quran? Bismillah. Berapa banyak tuan-tuan? Kita nak jadi pengikut. Pengikut Rasulullah SAW. Tapi hadis Nabi pun kita tak ikut. Kita nak jadi hamba Allah, tapi Quran pun kita tak dekati. Cukup dengan kita puas hati sembahyang, puasa, kita buat semua. Tapi Quran, nak tadarus Quran tunggu bulan Ramadan. Itu pun kadang-kadang tak buat, kadang-kadang buat. Tadarus pun main-main, tak faham. Jadi apabila kita berada di dalam manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita mengambil sumber yang pertama, masdar wahid kepada tarbiyah. Masdar wahid kepada tarbiyah itu ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membezakan kita dengan orang yang bukan Islam. Ini yang beza. Apa beza engkau pergi UAE? Pergi UAE, Universiti Islam Antarabangsa, dengan orang-orang bukan Islam yang masuk belajar kat UAE, apa beza? Sebab ada kalimah syahadah. Apa beza kalimah syahadah dengan tak ada kalimah syahadah? Kalimah syahadah dia mengambil Allah dan Rasul sebagai Tuhan, sebagai Rasul. Apa beza orang yang ambil Allah dan Rasul sebagai Tuhan, sebagai Rasul, dan orang yang tak ambil? Orang yang ambil, dia bersama Quran, dia bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjajah berjaya memisahkan kita daripada Al-Quran dan hadis. Penjajah berjaya tuan-tuan. Kita lebih senang, lebih seronok, lebih biasa dengan TV, dengan movie. Dengan cerita-cerita, apa nama tu? Yang tiap-tiap hari tu, cerita sinetron. Cerita drama. Sampai keluar, drama sangat. Sampai keluar, drama sangat. Bukan drama lagi, drama sangat. Drama je. Kita seronok tengok drama. Seronok tengok Gegar Waganza. Seronok tengok apa lagi? Tak tahulah apa lagi yang ada. Seronok. Dengan WhatsApp, seronok. Dengan FB, seronok. Tapi dengan Quran, lemah. Lemah. Dengan Quran jauh. Nak buka Quran tu, nak baca dia, nak menghayati dia, apalagi nak melaksana, mengamalkan dia, apalagi nak menyampaikan, apalagi nak memperjuangkan, mempertahankan Al-Quran. Jauh. Maka di mana kita dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita dalam tarbiyah Rasul? Di mana kedudukan kita? Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunggu-tunggu, ternanti-nanti wahyu turun.
Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu duduk kat rumah dia. Tak boleh pergi jumpa Rasul. Tak boleh jumpa malam-malam, baru boleh jumpa pukul 3 pagi. Setelah tuan dia tidur nyenyak, dah bermimpi-mimpi. Kan? Anak-anak keluarga tuan dia dah tidur nyenyak, dia pelan-pelan keluar. Pukul 3 pagi, keluar pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi pergi jumpa Rasul. Dekat rumah Arqam bin Abi Arqam. Rasulullah tak ada, Rasulullah dah balik sebagainya. Siapa ada? Sahabat ada. Tanya, wahai sahabat-sahabat, hari ni ayat apa turun? Ayat apa turun? Aku nak ketinggalan. Apa Allah firman hari ni? Maka sahabat dia pun bacakan ayat-ayat tersebut. Menangis dia. Ya Allah, aku beriman. Ya Allah, aku beriman dengan ayatmu. Ya Allah, aku beriman. Ya Allah, aku beriman. Sahabat-sahabat macam tu. Bila dengar Quran, dengar tunduk, menangis. Ya Allah, aku beriman. Ya Allah. Engkau lah Tuhan, ya Allah, la ilaha illallah. Dengar ayat Quran tu. Kita bukan kata dengar, tukar channel. Buka-buka radio dalam kereta tu, buka-buka tiba-tiba orang baca Quran. Tukar. Klasik FM. Lagu Piramli. Lagu lagu orang putih, kan. Tukar pula dia dipanggil Hot FM. Tukar pula lagu, kan. Orang tengah baca Quran tu, dia tukar. Tak mau dengar orang baca Quran. Sahabat-sahabat dulu beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternanti-nanti. Tunggu. Tak boleh siang, tak sabar. Tak sabar. Tak apa, tidur sejam aja, 2 jam sehari. Kan, kerja sampai pukul 12 malam, tak boleh tidur. Nak keluar rumah, tak boleh. Nak keluar rumah, tuan masih ada lagi, hidup lagi. Tak tidur lagi. Tiba-tiba pukul 3 baru dah tidur tuan dia. Baru pelan-pelan keluar. Tak sabar-sabar. Sampai kat rumah Arqam bin Abi Arqam, dia tanya, hari ni ayat apa turun? Ayat apa turun? Hari ni ayat turun tentang menyembah Tuhan. Apa dia? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Sembahlah Tuhan yang menjadikan kamu dan menjadikan orang yang telah sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat turun, ayat ya ayyuhan nas. Sahabat-sahabat, kami beriman ya Allah, kami beriman ya Allah. Kami sembah Engkau ya Allah. Ini sahabat-sahabat Nabi kita. Penjajah berjaya menjauhkan kita daripada Al-Quran. Sebab tu kita ingat Al-Quran ni main-main. Kita ingat Al-Quran ni suplemen je. Tak ada pun tak apa. Aku dah okey dah. Maka jadilah kita orang yang murtad sebelum murtad. Orang yang munafik sebelum munafik. Orang yang kafir sebelum kafir. Kenapa? Kita tinggalkan Quran, tinggalkan hadis. Tetapi kita mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah. Sebab itulah sifat-sifat Rabbani yang ada pada manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, nombor 2 ialah sumbernya mesti sumber Rabbani. Mesti sumber Rabbani. Dan sumber Rabbani ialah Al-Quran dan hadis Nabi. Itulah yang kita kena rujuk, yang kita kena baca, kita kena hadam. Kita kena tengok. Sebab tugas kita bukan hanya nak baca. Bukan hanya nak faham. Tugas kita nak sampaikan. Tugas kita nak perjuangkan. Tugas kita nak hidup dan mati sebab Al-Quran. Hidup dan mati sebab perjuangan Al-Quran. Ini Al-Quran ni bukan kita nak baca saja. Sebab tu kita jadi hamba yang terlalu lemah. Sebab niat kita nak baca je. Niat kita nak tadarus saja. Tadarus kita dah puas hati dah. Aku dah tadarus. Dah satu Quran khatam. Kita bangga kita khatam. Sedangkan kita tak faham. Sedangkan kita tak amal. Apa lagi memperjuangkan Al-Quran. Lemahnya kita duduk di bawah penjajahan Zionis, penjajahan Dajjal. Sampai ke hari ini kita dijajah. Jiwa kita, akal kita
Dijajah. Sebab itulah perkara yang kedua yang kita nak sebut kat sini sebagai sifat-sifat Rabbani dalam manhaj tarbiyah Rasulullah SAW, sumbernya. Apa yang kita rujuk, apa yang kita pegang, macam mana saya cakap tadi. Ada orang hari ini meningkat. Dia meningkat, perniagaan meningkat, harta meningkat, ilmu meningkat, badan kesihatan meningkat, semua meningkat. Tetapi makin sesat, makin jauh daripada Allah. Asalnya riadah, meningkat badan fit, meningkat fit, tujuan supaya tunjuk orang badan dia besar. Muscle dia bonggol-bonggol. Kalau ilmu dia dapat PhD, dapat postdoc lagi, postgrad lagi. Buat macam-macam research, buat macam orang kenal, tulis buku, tulis thesis. Kan? Makin sombong, makin jauh daripada Allah. Ilmu meningkat, makin jauh daripada Allah. Hafal hadis makin banyak hafal. Quran hafal, hadis hafal. Makin banyak hafal hadis, makin sombong. Orang tak boleh tegur. Engkau siapa nak tegur aku? Aku hafal hadis 40,000 hadis. Aku hafal Quran, hafal hadis. Engkau berapa hadis engkau hafal? Ada hadis, ada Quran, makin sombong. Kenapa? Dia tidak menjadikan Quran dan hadis sebagai sumber tarbiyah dia. Sekadar dia baca, dia hafal. Boleh hafal. Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita nak sebut di sini, kenapa Al-Quran menjadi sumber kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana dialah merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maksud Al-Quran sebagai sumber Rabbani. Di dalam tarbiyah kita, dalam hidup kita. Maksud tarbiyah ni sekarang ni kita gantikan. Tarbiyah maknanya hidup kita. Apa maksud Al-Quran sebagai sumber Rabbani dalam tarbiyah kita? Dalam hidup kita maknanya ialah muamalah kita, pergaulan kita, amal kita, kehidupan kita, kebergantungan kita dalam nak menyelesaikan masalah kita. Dalam nak melihat hidup kita ni, pergantungan kita, sumbernya, pegangannya, ikatannya mesti Al-Quran. Mesti Al-Quran. Barulah bila kita meningkat ilmu kita, kita tengok Quran mentarbiah kita. Kita semakin banyak ilmu kita, semakin tawaduk kita. Barulah bila kita banyak harta, banyak perniagaan, untung perniagaan kita, makin banyak harta kita, makin banyak untung kita, makin tawaduk kita, rendah kita, zakat, infak, tak tinggal. Makin banyak. Tak sesat. Tidak sesat. Itulah maksudnya. Berdua benda yang aku tinggalkan, kata Rasul SAW, yang siapa berpegang dengannya tidak akan sesat selama-lamanya. Bukan berpegang kita ambil masa pegang aja. Bukan berpegang kita baca dia. Tak. Berpegang kita jadikan Al-Quran sebagai hidup kita. Al-Quran sebagai hidup kita. Kita nak berjalan, kita nak bercakap, kita nak bergerak, kita nak diam, melihat, mendengar, semuanya dipandu oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Al-Quran jadi sumber hidup kita. Bila Al-Quran jadi sumber hidup kita, maka insya-Allah tidak sesat kita. Kalau tidak, walaupun kita hafal Quran, tapi kita menyesatkan orang lain pula. Guna Quran untuk kepentingan dunia. Guna Quran untuk kepentingan dunia. Kan? Mengajar Quran, belajar Quran untuk dapat dunia. Bukan sumber tarbiyah. Jadi sebab itulah, nak sebut kat sini, bagaimana kita nak memahami Al-Quran. Bagaimana sahabat dahulu, kita tengok contoh sahabat, apakah yang menjadi sistem perubahan sahabat? Yang menjadikan manhaj perubahan kepada sahabat, apakah sistem tu? Al-Quran. Al-Quran. Apakah sistem tu? Hadis Nabi. Itulah sistem yang merubah hidup mereka. Mereka nak keluar rumah, mereka tengok Al-Quran ajar macam mana keluar rumah. Macam mana hadis ajar nak keluar rumah. Maka dia tengok Al-Quran ajar nak keluar rumah, yang sentiasa dalam keadaan terikat dengan Allah. Hadis Nabi nak keluar rumah, sentiasa bergantung kepada Allah. Dia tengok balik, rupanya semua ada kat Quran dan hadis.
Sebab itulah, apabila kita ingin mengikat yang nombor satu dengan nombor dua, nombor satu je lah. Apa dia? Sentiasa mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah. Macam mana sebenarnya kita nak mengajak diri kita kepada Allah. Nak mengajak diri kita kepada Allah. Nak bermuamalah kita dengan Allah. Nak bermuamalah tadi, maka kita hanya boleh bermuamalah apabila kita mengambil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalannya, wasail, jalan-jalan tadi. Saya bagi satu contoh kan, boleh tak kita sembahyang, kita baca Fatihah. Tapi kita baca Fatihah dalam bahasa Melayu, boleh tak? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah dalam bahasa Melayu, boleh tak? Boleh, tapi tak sah, batal puasa sembahyang kita. Sebab baca Fatihah mesti dalam bahasa Arab. Tak boleh dalam bahasa Melayu kan? Tiba-tiba sahaja je nak baca Melayu. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Kita kena ikut Allah suruh. Tak layak kita nak bercakap dengan Allah dalam bahasa Melayu. Tak layak. Dia sudut sembahyang itu. Nak solat ni. Kan? Protokol solat, SOP solat ni. Nak bercakap dengan Allah tak boleh dalam bahasa kan, bahasa Melayu boleh, doa rendah-rendah tak apa, tapi yang main dia, yang rukunnya tu mesti bahasa Arab. Fatihah mesti baca bahasa Arab. Kenapa? Sebab bahasa Arab dan Al-Quran itu sendiri adalah suatu yang tinggi. Tinggi. Tak layak kita nak cakap bahasa kita, cakap bahasa Quran. Begitulah juga dengan kehidupan kita, tuan-tuan. Kita nak jadi hamba Allah yang Rabbani. Hamba Allah yang ada sifat-sifat ketuhanan. Maknanya sifat-sifat kehambaan pada Allah. Hamba Allah yang beribadah pada dia. Kita nak bermuamalah, nak bercakap, munajat dengan Allah dengan bahasa apa? Dengan bahasa Al-Quran dan hadis. Maknanya bukan bahasa Arab tu. Maknanya Al-Quran dan hadis itulah yang menjadi jalan untuk kita mendekati Allah. Sebab tu tuan-tuan, masa tak banyak. Saya cuma nak sebut kat sini tentang Al-Quran sedikit. Kan? Dalam konteks tarbiyah. Kita boleh cek lah. Kita boleh muhasabah. Muhasabah. Kita muhasabah diri kita. Yang pertama sekali, kita nak tahu kita ni benar-benar cinta ke Allah apabila kita cinta Al-Quran. Bila kita senang dengan Al-Quran, suka dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, cinta sayang Al-Quran ni, maka insya-Allah maknanya kita sayang Allah. Kalau kita tak sayang Al-Quran lagi, kita pandang remeh Al-Quran, sebenarnya hidup kita meremehkan Allah. Itu yang Allah suruh kita solat, kita tak nak solat. Allah suruh kita tinggal maksiat, kita tak nak tinggal maksiat kita. Mungkar kita, kelemahan kita. Allah kata jangan dengki, la hasada. Kata Nabi, tidak boleh hasad. Tiba-tiba kita berhasad dengki. Kan? Allah SWT perintahkan kita supaya berbaik sangka. Tidak boleh ada prasangka kita banyak sangka buruk. Allah perintahkan kita solat, wa aqimus solah. Kan Allah perintah kita supaya bersolat, dirikan solat. Kita bukan diri, kita cuma sembahyang. Cuma solat, tak diri, tak mendirikan solat. Kan? Kenapa? Sebenarnya kita meremehkan Allah. Ma qadarallahu haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan Allah pada yang layak pada Allah, kemuliaan Allah. Mereka tidak menghormati, mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana yang sepatutnya mereka memuliakan Allah, menghormati Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai ilah yang menjadikan mereka. Hari ini kenapa kita boleh buat senang dengan dosa? Kerana kita meremehkan Allah dalam hidup kita. Tak takutkah kita meremehkan Allah ni? Dalam konteks tarbiyah kita nak tengok macam tu. Dalam konteks tarbiyah kita nak tengok. Apa tanda kita meremehkan Allah? Kita meremehkan Al-Quran. Kita mengambil mudah dengan Al-Quran. Bila kita mengambil mudah dengan Al-Quran, maknanya kita meremehkan Allah. Sebab tu kita boleh buat apa yang kita buat hari ini. Buat maksiat depan Allah. Kekal dengan kelemahan. Kita tahu kita ada kelemahan. Kita tetap dengan kelemahan kita. Biarkan aja kita lemah. Terus lemah. Walaupun dakwah memerlukan kita, tarbiyah memerlukan kita, jihad memerlukan kita, ummah memerlukan kita, kita biar diri kita lemah. Kalau dulu 10 tahun macam itu, macam ini 10 tahun jugalah. Macam sama 10 tahun kita dulu. Sama setahun kita yang lepas. Sama minggu lepas minggu ni, sama aja. Kita meremehkan Allah.
Tak takutkah kita meremehkan Allah? Adakah kita dalam murka Allah? Tuan-tuan, puan-puan hamba Allah, istidraj. Apa istidraj? Allah bagi nikmat, Allah bagi nikmat, Allah bagi nikmat, tapi kita tetap bermaksiat. Tetap bermaksiat. Meningkat maksiat kita. Itu istidraj. Kita dapat peningkatan dalam keadaan kita bermaksiat. Allah bagi nikmat, kita maksiat. Allah bagi nikmat, kita maksiat. Itu istidraj. Itu bukan nikmat. Istidraj. Bala. Kenapa? Kita meremehkan Allah. Kenapa kita meremehkan Allah? Kerana kita meremehkan Al-Quran. Ini tanda yang pertama. Tanda yang pertama. Yang kedua, dalam sudut tarbiyah Quran dan tarbiyah ni ialah apabila kita mula cenderung kepada Quran. Kita mula cenderung kepada Quran. Kita mula tengok Quran, baca Quran, teliti, tadabbur Quran. Maka barulah kita bermula untuk nak mendekati tarbiyah. Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula baca Quran, tadabbur Quran, perhati Quran. Cuba macam mana nak buat, macam mana nak laksanakan. Kemudian lepas tu tengok pula hidup kita. Macam mana susahnya hidup kita ni, jauh daripada Quran, kita menangis, minta kekuatan pada Allah. Bila kita mula minat dengan Quran, maknanya bermakna kita mula menyentuh pintu tarbiyah. Kita menyentuh pintu tarbiyah. Maknanya kita mula mendekati tarbiyah Rasulullah SAW. Sebab tarbiyah Rasulullah SAW sumbernya Al-Quran. Yang ketiga, apabila kita mula seronok dengan Al-Quran, seronok, sayang, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan ayat yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita baca suratul Fatihah. Masuk surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita baca pula surah Baqarah. Baca sampai masuk juz 1, masuk juz 2, kemudian tambah lagi juz 3. Habis tak terasa. Tiba-tiba kita dah berapa kita cerita detik. Tengok la ilaha illallah. Dah nak masuk asar. Dah 2 jam, 3 jam kita baca tak perasan. Kita baca lepas Zuhur tadi. Lepas Zuhur baca hari cuti, kita baca tu nak dekat asar dah. Kita baca pukul 1 lebih, katalah pukul 2. Tengok tu pukul 4. Pukul 4 dah 2 jam baca Quran. Dah banyak juz dah. Kita tak sedar pun. Mula tenggelam bersama Quran. Mula sayang dengan Quran. Mula seronok dengan Quran. Apabila kita telah mula sayang dengan Quran, seronok dengan Al-Quran, tenggelam dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, maka di situlah bermulanya tarbiyah Islam baru bermula. Tarbiyah Islam, tarbiyah Rasul SAW baru bermula bila Al-Quran telah menjadi kesayangan kita. Kecintaan kita. Kita seronok dengan Al-Quran. Maka ketika itu barulah kita duduk dalam tarbiyah Al-Quran. Selagi tidak ada rasa seronok, sayang, cinta, dekat, rapat dengan Quran, selagi itulah kita belum lagi ditarbiyah oleh Quran. Belum. Ini indikator. Jadi kita tengok berapa jauh kita. Berapa jauh. Jadi kalau Dajjal datang, tuan-tuan, puan-puan sekalian, tak lama dah Dajjal nak keluar dah. One World Religion nak keluar dah ni. Nak intensif dah ni. Dekat Indonesia dah mula dah. Dia keluarkan silbus 2020 sampai 2035 One World Religion. Dah tak ada dah istilah agama. Istilah pelajaran agama dah tak ada. Yang ada istilah akhlak dan budaya. Akhlak dan budaya. Tak ada agama dah. Di Indonesia. Dah mula dah. Di Malaysia pun dah mula dah, tuan-tuan. Mula-mula asal dulu perkataan-perkataan jihad dibuang. Perkataan yang besar-besar dibuang. Sekarang ni, cuba tuan-tuan tengok. Nanti saya akan bawa dia punya buku dia. One World Religion dah nak start dah ni. Dia nak tarbiyah anak-anak kita dah. Dalam bentuk yang resmi. Dulu tak resmi. Kita pun nak tarbiyah tak lama lagi. Sedangkan kita dengan Quran masuk pun tak. Masuk tarbiyah Quran pun belum masuk lagi. Jadi apabila kita belum masuk tarbiyah Quran, Quran belum mentarbiyah kita,
Maka sebenarnya siapa yang tarbiyah kita? TV, movie, kan? Handphone kita, internet kita. Jahiliyah mana yang tarbiyah kita, tuan-tuan? Sistem manusia mana yang tarbiyah kita? Sekiranya Al-Quran tidak mentarbiyah kita, siapa yang tarbiyah kita? Sebab tu hari ini susah kita. Nak dekat Allah susah. Nak rasa sayangkan Allah susah. Ya, sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, kita kena kembali kepada sumber. Sumber yang Rabbani. Ini sebagai sifat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Kan? Kalau ada sempat besok, kita sambung besok. Besok mungkin lepas Jumaat insyaAllah. Sebab pagi tu saya ada meeting, ada mesyuarat. Jadi mungkin besok hari Jumaat kan. Esok petang kot, lepas Jumaat kot insyaAllah. Jadi kita akan sambung besok untuk melihat kepada bagaimana cara tajuk asal kita tu, bagaimana nak jadi orang yang sabar dan sabat. Orang yang sabar dan sabat di atas jalan Allah ni. Sabar ni maknanya kita boleh istiqamah. Sabat ni berpegang teguh dengan pendirian. Maka dia ada beberapa ciri. Ciri yang pertama ialah hendaklah kita duduk di dalam tarbiyah Islam. Manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj tarbiyah Islamiyah harakiyah kita sebut tadi. Tarbiyah pendidikan Islam yang berbentuk gerakan. Jadi kita dah bincang panjang lah dua tiga siri ni. Ini nak masuk macam mana, apa dia ciri-ciri manhaj Rabbani yang kita nak masuk, nak terapkan dalam hidup kita. Ini saya ulang sikit sebab saya nak bagi mungkin capture orang yang baru pertama kali. Jadi bila kita dah sebut semalam manhaj Rabbani, kita nak mengajak diri semua kepada Allah macam mana sebagainya, kita dah bincang panjang lah. Hari ni ciri yang kedua, sumber hidup kita. Sumber tarbiyah, bukan sumber tarbiyah, sumber hidup kita ni apa? Sumber yang Rabbani. Siapa sumber Rabbani? Al-Quran. Apa sumber Rabbani? Hadis Nabi. Saya minta tuan-tuan ulang balik. Siapa yang masuk lambat ni ulang balik, dengar balik, baru boleh faham. Kalau tak faham sangat. Tengok habis pun tak betul faham. Kan? Tengok apa lagi, tengok separuh-separuh. Saya yang cakap ni pun nak kena bagi faham lagi. Apa lagi yang tuan-tuan yang dengar pun nak kena faham. Sama-sama kita nak faham. InsyaAllah. Jadi itulah insyaAllah. Ya, pagi ni saya ada perjumpaan dengan beberapa orang daripada kawan-kawan kita di Kelantan insyaAllah. Doakanlah supaya perjumpaan itu menjadi satu perjumpaan yang baik, yang soleh, yang barakah, yang ada rahmat insyaAllah. Jadi insyaAllah ada kesempatan kita sambung lagi insyaAllah. Kita baca doa Rabitah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Wasikillahumma rabitataha wa dimuttaha wa diha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amita ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan haynan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadika mawsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qala min zalika ya ni'mal mujib. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan tolong sampaikan, sambung-sambungkan pada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah.
Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.